Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang mengikuti webinar Awani hari ini dengan tajuk Murung ke Mental, apa status anda? Ini adalah siri webinar di bawah The New Norm siri dan kami ucapkan sekali lagi selamat datang ke platform ini. Dan untuk pengalaman webinar yang optimum, kami sarankan anda memberi perhatian kepada beberapa perkara berikut. Yang pertama adalah anda disarankan menutup semua tab-tab audio dan video anda untuk mengosongkan bandwidth anda, dan jika ada sebarang masalah teknikal, anda boleh keluar dari bilik webinar ini dan gunakan link yang sama untuk menyertai kembali sesi webinar. Dan sepanjang berlangsungnya webinar ini, kami juga akan menjalankan undian dan anda dijemput untuk mengambil bahagian menerusi tab di skrin anda. Dan kalau ada kegagalan teknikal yang serius, kami akan melakukan sistem reset dan anda akan dimasukkan ke dalam bilik webinar baru secara automatik. Dan akhir sekali, saya Malina Manaw selaku moderator bersedia untuk menjawab soalan anda di ruang chat, dan jika anda ada soalan yang ingin diajukan kepada panel ataupun speaker kami, pastikan anda menekan butang mark as question dan kami akan menyampaikannya kepada panel-panel yang kita jemput untuk perbincangan hari ini. Baik, sebelum kita memulakan sesi webinar Murung ke Mental, apa status anda? Saya nak jemput anda semua untuk ikuti satu pakej yang kami sediakan, perkongsian daripada mangsa yang cuba membunuh diri. I first started to get depressed, I think ever since I was a child. Then as I grew up, I think around when I was 13, 14, 15, around that time, I got really depressed. I started in school to the point that I dropped out of high school after PMR. Then things got really bad, and when I was 16, I had a suicide attempt. Then I was warded in the psychiatric ward. Between 16 to 21, 22, I had several suicide attempts. I was going for therapy on and off. I was on medication. Then I was later diagnosed with bipolar type 2. I didn't have a lot of friends as a kid and as a teenager. No, I had support of some of my family members. I did try and get help from government hospitals, government clinics, also private hospitals and private clinics. It was not always a pleasant experience, and sometimes I didn't really get the help that I needed. So, yeah, but I did try to get help in a lot of ways. Baik, itu tadi sedikit perkongsian dari, kita boleh katakan case study untuk kita punya perbincangan hari ini, dan saya nak jemput ketiga-tiga panel kami untuk menyertai ruang perbincangan ini. Anda boleh hidupkan kamera masing-masing, dan sambil-sambil ini saya akan memperkenalkan juga panel yang akan menyertai saya bagi sesi perbincangan Murung ke Mental, apa status anda. Yang pertama sekali kita ada Profesor Madya Dr. Amir Siddiq Amir Nordin. Beliau adalah pakar psikiatri Pusat Perubatan Universiti Malaya. Dan kita ada juga Kenny Lim, pengarah eksekutif Befrienders, dan Nurhijah Madzin, Kaunselor Malaysian Mental Health Association. Ketiga-tiga mereka sudah pun bersedia di sesi ruang sembang ini, dan saya nak mulakan pertama sekali dengan penyataan masalah yang mana kalau kita perlu akui bahawa ramai yang tak tahu tanda-tanda masalah mental, sebab kemurungan ini adalah satu masalah serius yang memang mempengaruhi kesihatan mental, fizikal dan juga kualiti kehidupan seseorang. Namun tak semua betul-betul faham mengenainya, dan kalau saya boleh nyatakan bahawa persekitaran adalah antara faktor yang paling besar mempengaruhi kesihatan mental. Mengambil contoh terkini yang kita hadapi ketika ini adalah pandemik COVID-19, yang mana ketika sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan,
Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerima lebih 8,000 panggilan berkaitan masalah mental. Kalau kita boleh kongsikan di skrin ketika ini, anda boleh saksikan breakdown jumlah panggilan ini, yang mana 46% adalah berkaitan emosi, 20% adalah berkenaan dengan masalah kebimbangan, anxiety, 6.9% adalah berkenaan dengan masalah bantuan asas, dan ada lagi beberapa peratus yang berkenaan kekerasan domestik, kemurungan. Tetapi hakikatnya lebih 8,000 panggilan diterima. Ini sesuatu angka yang bukanlah dikatakan biasa, peningkatan ketara ketika PKP ini. Dan saya nak mulakan sesi hari ini, pertama sekali kita nak pergi kepada Dr. Amir. Kalau Dr. Amir boleh ulas, kita nak kenal pasti punca tahap kesedaran kesihatan mental di Malaysia. Apakah, kita kena definisikan dulu maksud kesihatan mental ini, kriteria-kriteria yang boleh dikatakan masalah mental. Apakah red flag ataupun signal-signal yang kita boleh kesan dan katakan ini masalah mental, untuk membolehkan individu yang ada masalah ini diberikan rawatan dan ada akses untuk kehidupan yang lebih baik. Dr. Amir boleh mulakan, silakan. So, terima kasih Malina juga Ashko atas jemputan ini. I think yang pertama kita perlu mengingati bahawa dalam isu kesihatan kita memerlukan ketiga-tiga elemen. Yang pertama kesihatan fizikal, kedua kesihatan mental, dan yang ketiga adalah sasiah ataupun social well-being. So ketiga-tiga ni perlu untuk seseorang individu itu dikategorikan sebagai sihat. So dalam perbincangan kita pada pagi ini, kita lebih kepada memfokuskan kepada kesihatan mental, yang definisi ni adalah 4 biasanya. Yang dalam 4 kategori itu, yang pertama itu adalah kebolehan untuk seseorang individu itu mencapai tahap terbaik dalam dirinya. Kedua adalah dalam mengawal stres dengan baik. Yang ketiga adalah dengan bekerja secara produktif, dan yang keempat adalah konteks di mana individu itu dapat memberi balik kepada komuniti. So apabila tiada masalah kesihatan fizikal dan ada isu emosi, maka kalau dia mengganggu antara 4 kriteria tadi, maka individu itu mengalami masalah kesihatan mental. Ya. Apabila masalah kesihatan mental ini mungkin tak terjaga dan menyebabkan fungsi individu itu terlibat, maka mungkin dia sebagai ahli keluarga tak dapat berfungsi sebagai ahli keluarga, dia mungkin sebagai pekerja tak dapat bekerja, maka itu boleh dikategorikan dah mula unsur-unsur penyakit datang. Dan apabila tak ada dapat berfungsi langsung, maka kalau mengikut kriteria-kriteria tertentu, maka individu itu dikatakan mempunyai penyakit mental. So penyakit mental ni ada berbagai. Yang pada pagi ini kita nak bincangkan pasal penyakit mental yang sering kita dengar, masih lagi ada stigmanya, masih lagi banyak yang perlu kita buat untuk meningkatkan kesedaran isu ini, kerana ia merupakan penyakit mental yang paling utama di Malaysia, iaitu kemurungan klinikal ataupun kadang-kadang dipanggil depresi, nama Inggeris pun Major Depressive Disorder. Ya. So murung tu sendiri adalah satu simptom yang mungkin boleh dikategorikan sebagai isu kesihatan mental kalau dia berpanjangan. Tetapi apabila murung itu menjadi punca utama ataupun simptom utama dan mengikuti kriteria-kriteria tertentu, maka individu itu boleh mendapat penyakit yang dipanggil sebagai kemurungan klinikal ataupun depresi itu. So pada masa dia mengalami penyakit mental ini, kemurungan, asasnya individu ini tidak dapat berfungsi seperti biasa. Ada tempoh tak doktor? Dia tidak berfungsi ni, katakanlah tempoh 10 hari tak berfungsi, so kita terus cakap okey ini ada masalah mental, ataupun ada tempoh tertentu sebelum kita boleh kata okey this is a signal untuk kesihatan mental. Ada. So yang pertama, isu kesihatan mental ni, penyakit mental ni, terutama penyakit mental, itu lagi satu isu juga Marlina. Kita kena bezakan antara masalah kesihatan mental dan juga penyakit mental. Ya. So kalau penyakit mental yang melibatkan kemurungan, yang pertama dia boleh ada unsur-unsur penyakit fizikal. Kadang-kadang kita mungkin lupa bahawa beberapa penyakit fizikal boleh juga mengeluarkan ataupun terjadinya simptom-simptom yang seperti penyakit mental, tetapi bukan. Ya.
Contohnya masalah hypothyroid ataupun hyperthyroid boleh menyebabkan murung sebagai satu simptom, ya. Mungkin dia ada masalah dari segi endokrine, contohnya mungkin boleh menyebabkan simptom seperti penyakit mental, tapi bukan penyakit mental kerana ada apa dipanggilnya jawapan dari segi penyakit fizikal. Apabila semua itu telah dibuat, disaring, dikaji dan tak ada apa-apa sumber yang mengatakan bahawa ini adalah satu penyakit fizikal, maka ia dikategorikan sebagai penyakit mental. Dan untuk isu kemurungan, kategorinya biasanya jangka masanya adalah 2 minggu atau lebih, di mana individu ini mempunyai dua simptom teras antara dua ni. Yang pertama adalah kemurungan secara rasa tu, perasaan murung yang melebihi more days than not dalam tempoh masa tersebut. Maka kalau kita bincangkan isu individu ni, dia bukan ni macam kita mungkin kehilangan girlfriend ataupun boyfriend, kita frust menonggeng orang kata kan, murung pada sekali itu, ya. Dia berpanjangan, itu yang pertama. Kedua tu adalah simptom di mana individu ini tak dapat mendapat kenikmatan hidup ni. Maknanya kalau dia bekerja dah tak ada nikmat. Dia berfungsi di rumah tak ada nikmat. Dia buat hobi dia tak ada nikmat. Kita panggil anhedonia. So apabila ada antara satu dua ni, maka simptom teras tu dah ada. Dan biasanya untuk kemurungan dia ada lagi tema-temanya. Satu yang tema fizikalnya, masalah tidur, makan, tenaga. Lepas tu ada tema dari segi dia punya psychologicalnya, rasa bersalah, rasa terguna, dan kadang-kadang untuk individu itu juga ada tema dari segi kognitifnya, sukar berfikiran, sukar nak fokus. Dan yang kita risaukan apabila semua ini datang berpanjangan, maka individu itu kadang-kadang akan rasa macam hidup ni tak bermakna. Dan ini bezanya antara murung simptom dan kemurungan klinikal, di mana semuanya campur sekali, dan I call it a sense of being. Maknanya dia bukan saja rasa sedih pada ketika itu, tapi dia adopt everything in that person. So maka kalau kita nak bantu dia pun, dia rasa bersalah, dia meminta bantuan. Kalau contohnya dia buat satu benda yang positif, orang katakan kasih pujian, dia rasa dia tak deserving of that pujian. So dia a sense of being. So maka semua benda yang positif kelihatan negatif, semua benda yang negatif akan lagi negatif pada diri individu itu. Dan itu sebabnya kalau kita tahu kawan-kawan kita atau keluarga kita yang mengalami masalah kemurungan, kalau you fikirkan balik dengan isu bila kita sendiri rasa sedih kadang-kadang, dia sangat berbeza. Dan inilah perbezaannya. Okay. Itu secara saintifiknya. Saya nak tanya Kenny sebab Kenny dari Befrienders ni, organisasi ini menerima banyak panggilan berhubung ke mereka yang mahu mencari bantuan kalau ada masalah. Tetapi seperti yang doktor katakan tadi, kalau saya boleh cakap penyakit kesihatan mental ini, dia macam barah yang tak kelihatan sebab you cannot detect daripada fizikal. Maknanya orang yang ada isu masalah mental ini, dia tidak berubah dari segi fizikal. Mungkin kalau kata barah, kita nampak orang individu ini kurus selepas menjalani rawatan dan sebagainya. Tetapi di Kenny, di Befrienders, kalau terima panggilan, apakah antara perkataan-perkataan yang mungkin, adakah kita boleh kesan daripada suara mereka ini ada masalah, okay, I have problem, nada tu kita boleh kesan kerana kita tahu penyakit kesihatan mental ini kadang-kadang kita tak boleh nampak dari segi fizikal. Kadang-kadang orang tengok saya, kadang saya normal. Tak ada orang tahu saya ada kemurungan ke apa. Tetapi hanya orang, it's in the hearts and mind. Kalau mereka mengakui, cakap dan dia acknowledge, okay, saya ada masalah, memang dia ada masalah. Tetapi kebanyakan orang yang ada masalah mental memilih untuk berdiam diri dan menghadapi masalah ini secara keseorangan. Kini boleh terangkan, kalau banyak panggilan dia terima tu, ada tak kita boleh kesan daripada nada percakapan mereka yang mencari bantuan ini, kita boleh tahu okay, individu ini ada masalah mental yang severe, yang mild, ataupun mungkin ada dia punya keyword. This is mental problem. Saya rasa kebanyakan masanya orang ramai yang menghadapi masalah kesihatan mental atau kemurungan tu, mereka sukar nak mengekspreskan apa yang mereka sedang hadapi disebabkan oleh stigma masyarakat. Mungkin mereka pernah cuba, ya, tetapi reaksi orang ramai, kawan-kawan ataupun
ahli keluarga yang kurang memahami, jadi mereka kiranya tidak dapat menerima apa yang sedang berlaku pada orang tersebut. Jadi di Befrienders ni fokus kami ialah memberikan sokongan emosi melalui talian 24 jam kami. Jadi memang dari nada mereka yang menghubungi kami, kebanyakannya kami dapat rasakanlah ya, tapi bukan semua yang menghubungi Befrienders yang sedang menghadapi kemurungan mempunyai nada yang sedih ataupun down selalunya ya. Sebab ada juga orang yang mungkin mereka rasa susah nak express apa yang sedang mereka alami. Mungkin disebabkan oleh cara kami dibesarkan, katakan. Biasanya jarang atau susah untuk berkongsi masalah ataupun kesedihan kita kan. Jadi it depends on individual, tapi kebanyakan daripada mereka kami akan dapat rasakan mereka rasa sedih, tapi ada juga yang mungkin tengah bercakap tu mereka ketawa atau tak serius sangat, tapi tidak bermakna mereka ni tidak mengalami masalah ataupun tak ada kemurungan. Jadi ada keyword tak? Keyword maknanya perkataan. Katakan bila pemanggil ni buat panggilan, okey, dia sebut satu perkataan, bunuh diri. So this is a red flag. So ini adalah keyword-keyword yang Befrienders kena take note dan kata okay, I should help this individual untuk seek for another mungkin rawatan dan langkah-langkah yang selebihnya. Ada tak macam panduan? Apakah keyword yang digunakan oleh pemanggil ini untuk kita cakap okay, mereka ini memerlukan bantuan yang serius? Kalau pasal keyword ni mungkin mereka akan cakap benda macam saya rasa susah nak teruskan hidup, saya rasa tak nak bangun pagi, ataupun kalau saya tak ada di sini tak ada siapa akan peduli pun. So keywords ni adalah keywords yang kami gunakan untuk mereka yang mungkin ada perasaan nak bunuh diri. Okay. So itu antara keyword. Okay, kita nak bagi pada G pula. G sebagai kaunselor di Malaysia Health Association Malaysia, mereka yang datang dan mendapatkan bantuan di persatuan ini, apakah state of mind kalau katakan untuk mereka yang pertama kali datang mendapatkan bantuan, apakah dia punya level pemikiran, mungkin dia berkongsi pada awalnya dengan kaunselor, okay, saya ada perasaan macam ni, macam mana saya nak atasi. Apakah antara dia punya kita boleh katakan template yang kita biasa jumpa pada pesakit yang datang meminta bantuan kaunselor? Okey. Berdasarkan pengalaman saya bila pesakit datang ke tempat kita dah tahu satu keyword dia bila dia datang ke tempat Persatuan Kesihatan Mental Malaysia ataupun Befrienders, bermakna ia tempat memberi sokongan. So kita tahu memang ada masalah dekat situ. Okay, bila mereka datang ni ada yang immediately terus menangis. Belum mampu bercakap sepatah perkataan tapi terus menangis. Ada yang termenung, ada yang ambil masa lah saya katakan. Ada yang ambil masa untuk terus memulakan pembicaraan. Tapi biasanya as a counsellor kita akan make it open, menjadikan sesi tu lebih open untuk dia meluahkan perasaan. Dan sebagai kaunselor kita tidak meletakkan judgement dekat situ. Just open, okay, whatever that you want to tell today, just be free and tell. Itu yang kita praktikkan. Okay, kita tak ada spesifik template yang kata oh ini kriteria, tak ada. Kita permulaan pertama kali kita berjumpa mereka, kita mesti open dan biarkan mereka meluahkan apa saja perasaan yang mereka ada, walaupun perasaan itu negatif. Sebab mereka telah melalui stigma dekat luar sana actually. So MHA bukan sahaja menyediakan kaunseling, kita juga menyediakan psikoterapi bagi mereka yang mengalami penyakit masalah kesihatan mental ni dan mungkin telah lama. So mereka terpaksa melalui sesi-sesi yang follow up dan sebagainya. So kita panduan bagi kami sebagai kaunselor atau terapi di sini ialah untuk tidak membuatkan mereka merasa terperangkap kerana mereka sudah terperangkap dalam emosi sendiri. Mereka sudah terperangkap dalam masalah mereka sendiri. So kita nak mereka tak rasa tidak risau untuk
berjumpa dengan kaunselor untuk meminta bantuan dekat mana-mana. Even juga kalau berjumpa psikiatris, dia mesti rasa tak takut sebab dia tahu dia memerlukan bantuan, ataupun berjumpa menelpon befrienders, dia mesti tahu I call this because I nakkan bantuan, that's why I call, that's why I come. So kita mesti bukakan kepada mereka untuk just say anything that you want to say today, or even you just want to cry today, to just kata keluarkan emosi tu, do it, because kita nak bagi mereka rasa mereka berada dalam situasi yang selamat. Okay, kita nak kembali pada stigma sosial yang kita dah sebut tadi pada awal tadi, yang mana kita dalam cabaran paling utama dalam isu kesihatan mental adalah menghapuskan stigma dalam kalangan masyarakat bahawa penyakit mental ni ataupun mungkin gejala bunuh diri ni orang akan cakap gila, mereng, dan pelbagai perkataan digunakan untuk menggambarkan masalah mental sebenarnya tak tepat dari segi sains, dari segi perubatan. Dan macam mana kita nak ukur kesedaran masyarakat Malaysia yang dulu kita katakan mungkin kalau dalam 20 tahun lalu kita katakan kita tak pun terbuka nak cakap mengenai masalah mental, it's tabu. Maknanya orang tak nak cakap sebab ini gila. So orang cakap saya ada masalah. Kita tak nak perkara tu berterusan dalam masyarakat. Jadi G sendiri di Malaysia Mental Health Association, saya difahamkan persatuan ini ditubuhkan sejak dari 1997, dah lebih 30 tahun. Di peringkat milenium 2020 ini, adakah usaha mempromosi kesihatan mental tu masih lagi jadi satu cabaran besar ataupun dia dah berubah sejajar dengan perkembangan teknologi? Walaupun kita dah berada di zaman milenium, masih lagi ada persepsi mengatakan masalah mental ni gila. Sedangkan istilah yang digunakan merujuk gila ni adalah tak tepat dari segi perubatan sebenarnya yang digambarkan oleh Dr. Amir tadi. Siapa yang nak jawab dulu pun saya tak kisah. Mungkin G jawab dulu. Okay, saya jawab dulu. Okay, membership dah ditubuhkan selama 50 tahun lebih lah. Okay, kita harap dia akan berterusan. Yang mana membership ini tujuan utama kita masa tu kita kolaborasi bersama UMMC Hospital University dikenali masa tu untuk orang kata membantu pesakit ni mengurangkan relapse. Sebab kalau setiap kali relapse pergi hospital, setiap kali relapse pergi hospital. Kemudiannya ditubuhkan kerana supaya kita bantu dia bila dia ada something untuk dilakukan atau dia ada matlamat, relapse tu akan secara tidak langsung berkurangan dan orang kata kemasukan ward pun akan dikurangkan dan pesakit boleh belajar untuk menguruskan penyakit mereka di rumah. Okay, so sejajar dengan perkembangan teknologi yang kita mengikuti perkembangan tersebut, kita melihat masyarakat mula ambil tahu. Kalau dulu semua orang melarikan diri, mental tak nak. Okay, kalau kita pergi dekat college student, I'm not. Okay. So kita menghadapi cabaran tu kadang-kadang sukar. Tapi apa yang pernah kami buat ialah kami bawa pesakit talk about it. Bawa pesakit cakap tentang stigma ni dan pesakit saya pernah bercakap look, kalau one day you dapat penyakit ni baru you tahu apa yang I suffer. So until to that extent, okay. Dan kita melihat penjaga-penjaga juga start reaching out kepada kita sebab kita faham penjaga ni sedang pergi bekerja kan. Mereka memerlukan masa untuk mencari menanggung kehidupan dan sebagainya. Jadi mereka memerlukan seseorang yang boleh bantu mereka ini untuk recover. Alright, so sejajar dengan itu juga kita belajar tentang terapi-terapi yang baru dan sekarang the new norm kita buka kepada online terapi. Okay, so maknanya kalau you duduk dekat Johor you boleh access dekat kita, you duduk dekat mungkin Singapore you boleh access. Kita memang buat benda tu sebab kerana kita percaya sebab kita percaya dekat kampus sebab everybody has internet, everybody dia ada phone. Okay, for sure kita tahu mesti ada telefon, walaupun susah macam mana mesti dia ada telefon satu. Okay, dan dia akan cuba ada data sekurang-kurangnya. Jadi kita gunakan kesempatan ini untuk dedahkan kepada masyarakat loop ini. Sebab kita nampak dulu kita punya struggle with the society ialah stigma. Oh tak boleh, oh cannot, there's no hope. Okay, dan mereka ni patut berada di nursing home. Actually tidak. Saya percaya dengan perkembangan perubatan hari ini, okay, dengan perkembangan dengan orang kata ubat hari ini dan dia ada ubat yang kurang ke side effects tu. Okay, maknanya kalau side effects tu ada pun dia masih orang kata boleh di support dengan ubat yang lain ataupun boleh diuruskan sebab dia bersifat sementara. Okay, so the next psychiatrist also dia ada access untuk buat konsultasi online, konsultasi saya. Dan itu sangat membantu sebenarnya sebab ramai orang takut nak keluar rumah dalam zaman COVID ni, takut nak keluar rumah. Mana nak jumpa? And kadang bila nak pergi hospital kan tengah hold kan appointment, betul tak? So
kita mengambil kesempatan daripada teknologi ini untuk mengembangkan, sebab pesakit hari ini tidak hanya pergi kepada pemulihan, maksudnya program centralized pemulihan, tapi mereka juga nak, I don't want to be centered, okay, in the center. I nak pergi function, I nak bekerja, tapi I nak access to this kind of support. So ini yang kita follow sekarang, dan trend ini telah membantu ramai masyarakat yang sedang bekerja, sebab mereka di among us. Orang ada depression, anxiety, bipolar, dia among us. Dia mungkin kita punya colleague, dia mungkin saudara mara kita. So ini yang kita katakan, kita bergerak sejajar dengan teknologi. Orang tak nak datang duduk kat pusat daycare dan sebagainya, tapi orang nak function dekat luar and at the same time receive terima sokongan emosi dan sokongan perubatan jika diperlukan. So you get the treatment to them, not dia orang datang pada treatment. No, dia orang datang, tapi the accessibility tu. Kita cakap tentang accessibility. Kalau dulu nak datang, kena datang kat pusat baru dapat kan. Okay, sekarang ni just klik, dah boleh pergi face to face online. Kalau dah klik hujung jari saja, hujung jari saja, everything is there. So kita mengikut perubahan tersebut sebab kita faham tak semua orang boleh datang. Okay, tak semua orang. Sebab saya, pengalaman saya sendiri dalam musim COVID ni, ada yang dari Johor, ada yang dari Sarawak, ada yang ni. So macam mana dia datang? Cost a lot of money kan. Dia orang dah takut, stigma ni dah takut dah. Pergi nanti rawatan perubatan mahal. Dia dah ada persepsi-persepsi ni. Jadi kalau kita pun accessibility pun tak ada, so macam mana dia nak tahu sebenarnya hospital ada perkhidmatan psikiatri, dia ada perkhidmatan psikologi, befrienders ada support dan ada pusat-pusat lain juga menyediakan perkhidmatan ni. So kita tahu masyarakat hari ni lebih terbuka, saya rasa. Walaupun kita masih ada cabaran sedikit lah, saya kata tak macam dulu. Okay, tidak macam dulu lagi sebab mereka sudah menerima, masyarakat sudah menerima perkembangan teknologi dan kesedaran tentang kesihatan mental, dan melalui program kesedaran yang disediakan oleh kerajaan dan apa yang Malaysia buat, mereka mula sedar bila masa mereka perlukan bantuan dan when is the time they need to speak to somebody else. Okay, Dr. Amir, Dr. Amir, I'm sure you get this a lot. Bila orang kata Dr. Amir, doktor psikiatri, okay, ini doktor untuk rawat orang gila. Betul? You get this a lot. So how do you, macam mana kita nak menangani persepsi-persepsi yang macam leceh lah nak layan orang kata kita doktor rawat gila, sedangkan kita patut tahu bahawa rawatan psikiatri ni adalah rawatan yang kritikal untuk mereka yang ada masalah mental. I think sebelum kita mulakan yang question tu, Malina, I just wanted to add on yang tadi soalan yang kepada Dr. Kenny. Dari segi, because saya tengok ada banyak kawan-kawan kita tengah tanya soalan tu. Untuk soalan murung tu kan, simptom dia ada dua, symptom and signs. So ada kawan-kawan kita tanya, can you actually detect, boleh tak kita nampak orang tu dia ada masalah kemurungan? Biasanya dia perlu symptom and signs. So kalau kita tengok siapa-siapa yang pernah mengalami ataupun membawa kawan-kawan pergi untuk dapat rawatan, doktor tu akan menanya dan kadang-kadang doktor tu akan melihat dan juga akan pegang pesakit tu. Because we're looking for symptom and signs. So kadang-kadang antara signs ni, contohnya kalau individu itu periang, dia dah jadi tak periang. Kalau dia ni cakap banyak, tiba-tiba dia jadi senyap. Ada perubahan dari segi tingkah laku yang juga mungkin akan give us a little bit of doubt yang Muhammad ni ataupun Minah ni ada masalah, ya, contoh. So you have symptom and signs. So balik pada soalan dari segi stigma tu, yang pertama saya rasa dalam masa 5 tahun ni dengan juga bantuan dan juga sokongan Astro dan lain-lain, peningkatan dari segi kesedaran mental tu semakin lama semakin meningkat. Tetapi dia ada dua jenis kesedaran. Satu kesedaran dari segi nama, kedua itu daripada penghayatan kesedaran itu. Saya rasa yang kedua itu yang mungkin sedikit kurang dan di situlah stigma kepada yang sakit ada, stigma kepada yang merawat macam saya ni pun ada juga. Masih lagi ada kawan-kawan saya yang masih lagi belum menghayati, maknanya kawan-kawan doktor ni yang belum menghayati bahawa penyakit mental ini sama kualitinya dengan penyakit fizikal. Malahan kadang-kadang kalau ikut umur berbeza-beza, dia akan mengancam penyakit fizikal tersebut kerana individu itu tak nak pergi untuk rawatan-rawatan fizikal ataupun membuat rawatan-rawatan fizikal yang telah diberikan. Contohnya kalau pernah ada heart attack, lepas tu dia murung klinikal, maka dia tak nak buat fizio, tak nak makan ubat-ubat yang mungkin membantu untuk dia baik.
So ini sedikit sebanyak akan mengganggu fizikalnya. Kalau kita rawat individu itu untuk fizikalnya dan juga mentalnya, insya-Allah dia akan lebih baik. Tapi di sama kita juga, kalau persepsinya baru saja, sebulan lepas saya pergi satu mesyuarat, ada doktor-doktor di situ, masih lagi ada lemparan sebegitu yang Malina cakap tadi lah. What do you know? You only take care of the mentally ill, ataupun doktor-doktor yang psikiatri sama macam pesakitnya. Saya rasa kalau saya macam pesakit ni, pesakit saya agak cool kot. So kita katakan begitulah ya, ada perubahan. Kalau dulu mungkin doktor-doktor ni mungkin berbeza, sekarang ni memang dah lain. Macam saya kat sini bersama dengan kawan-kawan semua, harapnya taklah beza sangat doktor-doktor yang lain di luar sana. Maka saya rasa lemparan dan stigma tersebut bolehlah kita alihkan, dan saya rasa kita perlu dalam 2020 ni untuk moving forward lah, macam tadi Kak Haji cakap tadi tu, di mana innovation really plays a part in terms of our treatment lah. Jadi you ada pandangan berkenaan dengan stigma ni? You're on mute, Kenny. Yang paling senang sekali ialah kita lihat saja di media sosial ya. Semakin banyaklah perbincangan orang ramai tentang isu kesihatan mental, dan kalau dilihatkan dari mungkin beberapa tahun lepas dibandingkan sekarang, terdapat lebih ramai orang yang akan terbuka, yang akan membantu, dan bila mereka kesan ada orang yang sedang menghadapi masalah di media sosial tu, mereka akan buat posting, buat rujukan. Mungkin mereka beritahu orang ni, boleh cuba hubungi MMHA atau Befrienders untuk mendapatkan pertolongan. Jadi discussion yang macam ni di media sosial memang dia akan membantulah dari segi memberi lebih banyak lagi pengetahuan mengenai kesihatan mental kepada orang ramai. Ya. Okey. Saya nak Saya setuju. Okey, ada soalan yang sila Dr. Amin. Sorry mencelah. Sorry, saya mencelah juga. Saya nak cakap bahawa apa yang Kenny cakap tu memang saya setuju, di mana kawan-kawan kita sekarang ni di media sosial terutamanya memainkan peranan yang penting untuk menaikkan isu kesedaran mental, dan saya rasa yang paling penting juga adalah untuk menaikkan taraf perkhidmatan kesihatan mental. Dengan feedback yang kita dapat daripada kawan-kawan kita di media sosial dan juga media massa, tapi sekarang media sosial, they expect a lot more from us, and I think dari situ juga kualiti kita punya perkhidmatan pun meningkat. Saya rasa lah dalam masa beberapa tahun saya dalam bidang psikiatri ni, saya nampak memang ada peningkatan mendadak dalam segi kualiti doktor-doktor yang ada, dari segi perkhidmatan yang ada, dari segi rawatan yang kita berikan kepada pesakit. Saya tahu mungkin masih lagi ada banyak kekangan yang boleh kita perbaiki, tetapi dah lihat kalau sesiapa yang ada beberapa yang ada masalah penyakit mental, kalau tengok daripada dulu dengan sekarang, insya-Allah saya boleh katakan ada perubahan yang positif di situ. Okey, saya nak bacakan soalan dari web kami, antara yang soalan yang dilontarkan, Mariana binti Man. Assalamualaikum dan salam sejahtera moderator. Soalan saya, bila mana seseorang yang telah biasa hidup seorang diri dan berjauhan dengan family, dia menjadi seorang yang tidak suka dengan keadaan terlalu ramai dan sesak kerana dia lebih suka berseorangan. Okey, adakah ini cenderung kepada masalah mental atau kemurungan? Jadi kita bincangkan tadi kriteria-kriteria. Saya nak jawab ataupun macam mana ni? Boleh, kami. Adakah keadaan individu yang tidak suka terlalu ramai dan sesak ini kita boleh sifatkan ataupun justifykan? Yang pertama yang saya nak katakan, yang pertama yang saya nak katakan, semasa PKP tersebut memang kita lihat dari segi stres dan murung, simptomnya meningkat di kalangan semua rakyat Malaysia. Ada satu kajian yang kita buat bersama dengan The Center Malaysia, di mana kita lihat tindakan instrumen DAS yang melihat pada stres, anxiety dan juga depression. Memang rata-rata rakyat Malaysia pada masa tersebut memang ada peningkatan dari segi stres, murung dan juga gelisah. Ya. Okay. Kan untuk mendapat penyakit mental, bukan semua orang akan mendapat kita hidup ni isu kesihatan mental. Cuma mungkin tak melarat, ya. Mungkin tak melarat. Cuma mungkin kadang-kadang sekejap betul tak ada. Tapi mesti ada punya.
kepada mereka yang cenderung untuk mendapat penyakit mental disebabkan mungkin isu genetik, isu mungkin trauma yang terlalu banyak, isu dari segi kekangan hidup yang melampau, mungkin mereka dengan adanya macam PKP tersebut tiba-tiba boleh lebih cenderung untuk mendapat Okey, ada masalah teknikal sikit di situ. Ji, mungkin boleh sambung? Adakah ini bentuk-bentuk depresi? Okey, saya cuba jawablah sedikit kat sini. Kita kena tahu adakah ini personality kita yang pendiam, mengasingkan diri. Mungkin dengan family kita bercakap sebelum ni, tetapi sebab kita kenal family, betul tak? Tapi bila kita berada jauh dengan family, kita suka mengasingkan diri. So mungkin ada satu isu dekat situ, tetapi kita tak akan kata itu masalah mental. Kita mungkin ada isu mental, okay? Tetapi mungkin bukan masalah mental. Sebab setiap individu ni ada masa kadang-kadang dia nak bersendiri. Okay, tapi ingat tak apa yang Dr. Amir sebutkan tadi, dia sebut tentang kefungsian. Adakah dengan tindakan tersebut atau pengasingan tersebut dia mengganggu kefungsian individu itu? Contohnya pergi kerja, dia asingkan dia sampai tak pergi kerja. So itu isu, okay, itu masalah ya. Tapi kalau kata dia dia sedang belajar atau apa, tapi dia macam biasa, dia just ambil masa untuk bersendiri. Cumanya, okay, katalah dia tak banyak bercakap, okay, dia diam. Tapi sampai bila dia bercakap, kita melihat percakapan dia agak pelik ataupun ada mengandungi satu kata konten yang kata banyak ayat-ayat yang tertekan atau yang negatif dan sebagainya, kemungkinan ada. Tetapi untuk diagnose terus mengatakan dia sakit mental tu belum lagi, saya rasa. Okay, so kita kena sebagai orang luar ataupun sebagai ahli keluarga, jika kita melihat situasi ini, kita perlu tanyalah, saya kata kita perlu tanya dan ambil tahu apa yang berlaku sebelum kita kata dia ni suka mengasingkan diri, tak nak bercakap dengan orang, dia ada masalah mental. Not that way lah, saya rasa. Sebab ini matlamat kita pada hari ini tu untuk mengurangkan stigma. So kita jangan jadi orang tamu menjudgekan kata ataupun diri kita sendiri. Apabila kita ada isu macam ni, jangan pula kita kata ya aku ada masalah mental ke tak. Okay, tapi kalau kita bercakap dengan seseorang, cuba menceritakan apa isu tersebut dan make it clear lah kita kata, dan ia mungkin bukan masalah mental. Okey. Satu lagi soalan adalah dari Nurul Ashikin Mat Said, kalau boleh kita paparkan di screen. Bagaimana nak bantu pesakit klien yang pernah didiagnose mempunyai penyakit mental, sudah mengikuti sesi kaunseling berulang tetapi enggan terima kenyataan yang dia perlukan rawatan lanjut. Adakah sesi kaunseling saja tidak mencukupi? Okey. Panel yang nak jawab, Dr. Amir ataupun Kak Ji? Dr. Amir lah welcome back. Boleh Dr. Amir? Audio Dr. Amir. Dr. Amir tak buka audio. Okay, sorry. Okay. Apa dipanggilnya, susah juga soalan tu Tapi So sebab macam mana kita nak, okay. Sila. Okay, so macam mana kita nak bantu mereka yang mungkin tidak mendapat bantuan yang terbaik masa rawatan pertama. Saya rasa yang penting sekali adalah kita memberitahu the plan. Setiap penyakit mental ada dia punya management ataupun rawatan yang berbeza-beza. Dan saya rasa semua pesakit perlu mendapat pengetahuan apakah yang akan dilakukan bersama dengan beliau. So, bila kita ada plan begitu, maka dari segi rawatan susulan yang mungkin berlaku kalau rawatan awalan tu tidak menjadi, boleh kita bincang lagi sekali dengan pesakit. Dan saya rasa yang paling penting sekali semua di sini adalah untuk rawatan yang kita berikan kepada pesakit kita perlu dibincang bersama-sama dengan pesakit tersebut. Kerana sekarang ni kita dah moving towards panggil shared decision making, di mana rawatan tu perlu ada dua hala, bukan satu hala saja. Saya dapat dari segi soalan-soalan tu, ada kata saya tak nak ubat, ada kata saya nak ubat, ada kata saya tak dua-dua. Benda ni perlu dibincang bersama-sama dengan pesakit tersebut. Dan saya rasa masa itulah jawapan tu boleh dijawab. Okey. Tadi masa sebelum kita mulakan perbincangan, kami ada siarkan satu pakej pembinaan pengakuan pesakit bipolar
yang mana dia dah menderita kemurungan dari usia belasan tahun, dan antara pengakuan yang saya difahamkan yang saya dapat tadi adalah mangsa ini rawatan yang dijalankan tidak menyenangkan dan tidak mendapat bantuan yang sepatutnya. Maknanya treatment yang dapat is unpleasant, maknanya tidak membantu dia untuk lebih pulih daripada keadaan ketika dia mengalami kemurungan itu. Adakah ini ada kaitan dengan hakikatnya bahawa kita kekurangan pakar psikiatri di Malaysia? Kerana kalau last time I check, kita hanya ada lebih 420 pakar psikiatri. Dengan populasi 30 juta penduduk ni, kita sepatutnya ada 3,000 doktor terlatih dalam bidang berkenaan. Dr. Amin, kita boleh bagi pandangan? So saya rasa ada sangkut paut dari segi kekurangan tenaga kerja dari segi bidang perubatan psikologi, termasuk psikiatrisnya, termasuk clinical psychologistnya, termasuk juga ahli kaunselor, ya. Dan juga saya rasa masih ada lagi banyak peluang untuk kita bekerjasama supaya dia punya rawatan yang kita berikan kepada pesakit kita adalah seamless. Kalau di negara barat contohnya, mereka biasanya akan bekerja dalam satu pasukan di mana ada ketiga-tiga individu kita, kadang-kadang termasuk juga dengan psychiatric nurses dan juga social worker sekali, ya. Tetapi di Malaysia ni memandangkan mesti ada 420, kaunselor pun mungkin ada berapa sekian, clinical psychologist lagi kurang orangnya, dan juga kadang-kadang profesi ini mungkin dari segi pentauliahan dia masih lagi berbeza-beza, maka kita akan lihat ada gaps dalam kita punya perkhidmatan. Dan saya rasa mungkin itu juga memainkan sedikit peranan untuk individu yang kita dengar pada video pertama itu mengatakan bahawa dia punya rawatan adalah unpleasant. Yang kedua adalah dari segi kesinambungan between yang bekerja dalam perubatan psikologi ini ataupun kesihatan mental ini bersama dengan NGO seperti Befrienders, MMHA dan lain-lain. Perlu ada juga komunikasi dua hala supaya rawatan ataupun bantuan yang kita berikan kepada semua ahli yang mengalami isu-isu kesihatan mental ini dapat dilakukan dengan lebih baik. Ya, itu yang kadang-kadang berlaku. Sekarang ni kita nampak ada sedikit kesinambungan. Betul dalam kita punya forum pun dah ada 4 orang, ya. Satu daripada public, Marlina, Befrienders, lepas tu kaunselor adalah Kak Ji dengan saya Dr. Psychiatry, ya. Sudah ada sedikit kesinambungan dan kita lihat dari segi jawapan yang kita berikan pun, kalau kita dapat semua bekerjasama lebih elok, ya. So itu yang kita akan moving forward. Okay. Kenny, let's say this individu A, contohnya pesakit bipolar yang kita bincangkan daripada awal siaran tadi, katakan apabila dia dah melalui unpleasant treatment, so mungkin last resort dia adalah untuk mendapatkan sokongan dari segi di Befrienders, maknanya sokongan support bukan daripada treatment tapi support, maknanya untuk just mereka cakap okay saya ada masalah, I've been to treatment but unpleasant, so paling tidak saya boleh dapat sekarang adalah untuk sokongan dari Befrienders untuk memberitahu saya bahawa saya okey. So dalam hal ini bagaimana Befrienders boleh membantu menjadi, instead of jadi last resort, tetapi Befriender jadi frontliners untuk mereka yang merasakan rawatan perubatan semua tu tidak berfungsi tapi hanya perlukan sokongan moral dari Befrienders. Ya, sebenarnya servis yang kami berikan ni adalah komplimen lah untuk mereka yang sedang ada masalah kesihatan mental dan sedang mendapatkan rawatan. Untuk mereka ni, mereka patut teruskan rawatan, mendapatkan rawatan dari profesional, dan pada masa yang sama sebab mungkin ada ramai di antara mereka yang kena tunggu untuk berjumpa dengan doktor selama 2 minggu atau 1 bulan macam tu kan. So untuk mereka dalam tempoh menunggu tu, mereka boleh menghubungi Befrienders untuk meluahkan perasaan. Jadi Befrienders ni adalah terdiri daripada sukarelawan dan kami adalah sukarelawan yang terlatih untuk memberi sokongan emosi dan kami bukan profesional. Jadi fungsi kami ialah memberikan satu ruang yang selamat kepada mereka untuk berkongsi apa sahaja yang mereka sedang alami. Sebab mungkin mereka susah untuk bercakap dengan kawan atau ahli keluarga disebabkan oleh stigma ataupun mungkin ada trust issue. Bila mereka menghubungi Befrienders tu, mereka boleh rasa selamat sebab apa yang diceritakan akan adalah confidential, dirahsiakan
dan juga mereka tidak perlu memberi maklumat peribadi kepada befrienders. Mereka cuma perlu share apa saja yang mereka nak. Okey, saya nak bacakan soalan dari Syahira Razak. Ini menyentuh berkenaan dengan media sosial. Kebanyakan mereka yang mengalami masalah kesihatan mental temurung terdiri daripada golongan remaja. Panel boleh baca soalan ni di yang mana usia seawal 16 tahun yang menggunakan platform media sosial, meluahkan perasaan, minta nasihat dan sebagainya. Dan kerana ada kalangan ibu bapa yang tidak percaya wujud masalah kesihatan mental dan golongan remaja yang tidak dinafikan ada yang malu untuk terima kenyataan anak mereka tergolong dalam golongan tersebut. Ini maksudnya kita pergi balik pada stigma dan juga peranan keluarga. Satu lagi soalan berkenaan bagaimana cara untuk memujuk mereka yang depresi untuk open up. Okey. Sebab tadi kita dah bincangkan berkenaan social media, bagaimana dia mainkan peranan yang besar dan bagaimana juga peranan family untuk support system pada golongan-golongan yang mungkin dah meluahkan perasaan mereka memerlukan bantuan tetapi umpamanya rayuan ini tidak dipedulikan kerana mereka masih lagi ada stigma sosial bahawa kesihatan mental ini bukan satu penyakit. Okey, saya mungkin mulakan dulu untuk sedikit. So yang pertama tu untuk isu apa yang perlu dibuat oleh rakan sebagainya, kita ada campaign Let's Talk. So TALK adalah tell someone your problem. A is ask for help, L is listen without judgment, and then K is know where to find help. So daripada banyak soalan tadi itu kita perlu menghayati TALK tersebut. Untuk isu keluarga yang mungkin tak memahami, di sinilah peranan media massa seperti contohnya Astro yang kita buat program ini. So kepada ibu bapa di sana, janganlah tunggu sampai anak dah betul-betul tak berfungsi baru nak datang ke depan. Kalau kita tengok soalan kawan yang lain ni, siapa yang perlu didatang ke dahulu, di sekolah memang ada kaunselor tetapi boleh merujuk ke sana, tapi kaunselor, clinical psychologist, psychiatrist, your general practitioner pun insyaAllah dapat membantu untuk mendapatkan rujukan yang sewajarnya kepada mereka yang boleh membantu. So jangan tunggu sampai dah melarat baru kita nak datang ke depan. Okey. Satu lagi soalan adalah dari Lily yang dia tanyakan macam mana nak tahu jenis bantuan yang mereka ada masalah yang diperlukan. Ada berjumpa kaunselor, terapis atau GP. Dan dia juga tanya adakah ada kaunselor di fasiliti kerajaan, saya pasti ada, dan macam mana untuk mendapatkan akses kepada kaunselor ini. Kaunselor yang dimaksudkan oleh Lily ini adalah professional kaunselor ataupun terapis. Okay, so untuk yang ni, yang pertama ada semua hospital memang ada kaunselor. Kaunselor biasanya akan bertugas di dalam unit psikiatri, kadang-kadang di unit perubatan dan juga kadang-kadang di social worker, bahagian jabatan kebajikan di dalam hospital kerajaan tersebut. Rujukan boleh dibuat daripada ahli kesihatan yang ditugaskan di seluruh hospital sebenarnya. Contohnya di hospital saya, kalau memerlukan rujukan kepada kaunselor, boleh beritahu doktor tu dan doktor tu boleh rujuk kepada kaunselor tersebut. So sepatutnya tiada halangan. Saya rasa sama juga di hospital-hospital yang lain. Ya. Okey, boleh saya tambah sikit? Okey, apa yang saya nak tambah dekat sini, biasanya apa yang kita bila orang call tu, apa yang kita buat ialah kita tahu kena pasti masalah dia terlebih dahulu sebab kita akan kenal pasti sama ada hanya masalah ini boleh kaunselor kita boleh deal ataupun psikoterapis perlu ambil ambil kes tersebut ataupun kita perlu rujuk. Okey. Tapi apa yang penting tu individu yang ada masalah, yang mendapati mereka ada masalah, katalah dia bercakap tentang masalah harian, contohnya seperti perkahwinan, masalah semasa lah kita kata yang berlaku, so dia boleh berjumpa dengan kaunselor. Dan andai kata dia nak mendapatkan penilaian psikologi, dia boleh berjumpa dengan clinical psychologist, right? Mana mereka boleh buat assessment, kita panggil psychological assessment, sama ada mereka ini perlu pergi berjumpa dengan psikiatris ataupun mereka boleh teruskan dengan terapi sahaja. Okey. Tapi kita faham sebab masyarakat hari ini dia ada yang terbuka terus pergi kepada psikiatris.
straight away pergi kepada psychiatrist sebab mereka dah tahu apa itu dan mereka merasa terganggu dengan fungsinya, jadi mereka terus pergi kepada psychiatrist. Dan ada yang masih takut-takut, dia akan pergi kepada channel yang lain terlebih dahulu, channel yang kata panjang sedikit, pergi jumpa kaunselor, befrienders, pergi kepada psikologis untuk kepastian. Sebab kita faham stigma tentang ubatan, kita faham stigma tentang berjumpa dengan psikiatris. Sebab macam saya pun kalau orang suruh tiba-tiba pergi psikiatris, saya pun takut juga. Tapi sebabkan saya dalam bidang ni, saya faham macam mana proses dia, so saya akan tahu. Cumanya apa yang saya nak tekankan lagi, let's stop yang campaign tu kan sangat-sangat penting sebab dengan open up, masalah tu mungkin tidak pergi kepada penyakit. Masalah mungkin masih di peringkat awal sebab mental health ni spektrum, dia ada spektrum daripada sihat, ada masalah, kemudian sakit. So kita, apa yang kita nak fokuskan ialah kepada early intervention, pencegahan awal. Sebab kalau pergi kepada penyakit, kita dah kena involvekan psikiatris, kita involvekan clinical psychologist, okay, and then untuk masyarakat semua saya nak tekankan jika kalau berjumpa dengan kaunselor, cari yang berpengalaman dalam kesihatan mental. Sebab kalau you suspect you ada ni, sebab saya faham psikologis tak available everywhere. Mungkin setengah hospital ada, and then ada setengah tempat yang ada. Tapi kalau rural area dia jarang nak dapat servis ni. So dia kena jumpa kaunselor. So boleh tanya straight away, tanya kaunselor, you ada pengalaman tentang masalah kesihatan mental, boleh tak you, ataupun you refer. Okay, so ini pendekatan kita bila bercakap tentang ke mana nak pergi dan siapa yang perlu kita berjumpa terlebih dahulu. Sebab apa yang penting pada kita ialah seseorang itu datang dapatkan bantuan. Kita tak nak dia stop dekat psikiatris, dia stop, dia pergi psikologis, dia stop, tak nak, kita tak nak macam tu. Yang penting dia open up, dia cakap, dia dapatkan bantuan, tak kisah daripada mana. Saya percaya kalau dapat kat befrienders dulu, befrienders akan refer dekat yang lebih pengalaman, dan kalau kita di luar bidang kuasa, kita pun akan refer kepada psikiatris. Kita ada konsultasi dengan psikiatris dan kita kena bawa, sebab kita tujuan utama ialah matlamat kita dalam bidang ini ialah untuk membantu individu dekat luar sana untuk mendapatkan rawatan yang bersesuaian dengan isu yang mereka ada. Okey. Betul. Saya pun nak tambah di situ di mana kadang-kadang saya pun refer down. Maknanya jumpa dengan saya di peringkat tertiary psikiatri, tetapi bila kita saring pesakit ini, kita rasakan dia tak memerlukan rawatan di segi kita. So kita akan berkomunikasi dengan ahli psikologi ataupun kaunselor di sama ada di sini ataupun di NGO seperti MNHA, Souls Health contohnya, untuk mendapatkan rawatan susulan. So tak sampai kat sini, kerana sampai sini lepas tu pergi pulang balik. Okey, satu lagi soalan ni, ini berkenaan dengan perlukah pendidikan berkaitan kesihatan mental yang diberikan di tingkat sekolah. Saya setuju, saya rasa perlu ada pendidikan di tingkat awal pendidikan sebab ia akan membantu mengubah stigma berhubung dengan sakit mental itu adalah gila. Saya nak minta Kenny jawab dulu sebab Kenny, Befrienders menyediakan perkhidmatan sokongan yang akan komplement dengan rawatan-rawatan berhubung penyakit ini. Pendapat Kenny berkenaan dengan perlunya ada pendidikan berkaitan kesihatan mental di peringkat sekolah. Audio Kenny? Saya memang bersetuju sebab dari statistik yang Befrienders terima, panggilan yang kami terima ni, kami dapat nampak yang semakin ramai golongan remaja yang menghubungi kami disebabkan oleh masalah yang mereka sedang hadapi. Dari segi menghubungi Befrienders ni ada kebaikan keburukan. Kebaikan maknanya mereka bersedia untuk mendapatkan pertolongan, ya. Keburukan mungkin bermakna hidup untuk orang remaja sekarang lebih lagi stressful kalau berbanding dengan dulu. Maka kalau ada pendidikan kesihatan mental dari kecil lagi, ya, ia boleh menggalakkan mereka supaya lebih senang open up mengenai masalah mereka, lebih senang untuk mereka meluahkan perasaan. Jadi ia dapat membendung dari masalah yang kecil lagi sebelum mereka sampai ke tahap mendapat penyakit, ya. Bukan sahaja di peringkat sekolah, apa yang penting saya rasa juga di peringkat keluarga, di mana parents, ibu bapa sepatutnya dari awal lagi boleh berbincang dengan anak-anak mereka mengenai emosi,
Sebab kalau dulu-dulu tu kita memang kuranglah bercakap tentang emosi, tentang perasaan kan. So saya rasa itu sesuatu yang penting supaya mereka dapat apabila mereka membesarkan, mereka melalui krisis atau apa-apa yang sedang mereka lalui masalah kan, mereka boleh menceritakan kepada seseorang untuk mendapatkan pertolongan. Ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan stigma. Okey. Kita dah cakap berkenaan definisi masalah sakit mental, rawatan, dan saya ingin nak bawa panel, kita nak teliti beberapa screenshot yang kita dah sediakan berhubung dengan kalau masalah mental ini tidak ada kecenderungan untuk individu yang ada masalah ini membunuh diri. Kita akan bawa beberapa contohnya adalah selebriti-selebriti di Hollywood seperti Chester Bennington, penyanyi Linkin Park, Robin Williams, pelakon terkenal, dan juga Anthony Bourdain. Mereka ini berada di kemuncak karier masing-masing, yang mana Chester ni ketika popularnya bersama dengan Linkin Park telah berjaya menjual 132 juta rekod seluruh dunia. Maknanya mereka ini adalah selebriti yang berjaya dalam karier dan dalam hidup masing-masing. Kita nak beri mesej kepada mereka di luar sana, penyakit ataupun sakit mental ini tidak mengenal status ataupun usia ataupun kedudukan. Kalau kita boleh bawakan statistik dari Berjawatan Bomba dan Penyelamat sepanjang PKP ini juga, mereka paling sibuk kerana Jun itu paling banyak kes cubaan bunuh diri, 21 kes, dan Mac ke Julai ada 88 kes. Kes paling muda 15 tahun, paling tua 60 tahun. Dan kalau kes yang paling signifikan dibicarakan adalah tentang seorang juruterbang yang bunuh diri selepas murung, selepas ditamatkan perkhidmatannya lah. Jadi ini kita nak cerita bahawa mereka yang bunuh diri ni ataupun mereka yang menghadapi masalah mental hingga cenderung kepada kemurungan dan kecenderungan untuk bunuh diri ni tidak mengenal usia. Macam mana kita nak empower dekat orang-orang luar yang walaupun anda berusia walaupun seawal 15 tahun, it's okay to be not okay. Maknanya acknowledge untuk tidak okay tu adalah okay. Maksudnya kena mengakui bahawa anda ada masalah. You have to acknowledge. Kita kena inform bahawa adalah normal ataupun biasa untuk seseorang berdepan masalah. Yang penting adalah untuk mengakui mereka ada masalah dan mendapatkan bantuan segera sebelum masalah mereka itu menjadi masalah yang lebih kritikal. Dr. Amir boleh jawab dulu? Kat saya dia balik kepada yang let's talk. So first is to ask, tell someone your problem, dan kita perlu galakkan bila mana tu kita listen without judgement. Jangan kita cepat-cepat nak kasih kita punya pandangan. Kadang-kadang kawan kita ni dia ada isu, dia cuma nak kita mendengar. So he's telling you his problem, and you should listen without judgement. For those that are struggling, ask for help. Yang A tu. Dan saya rasa yang penting untuk semua orang sini adalah untuk know where to find help. Yang itu menjadi satu tanda tanya. Ada soalan baru daripada Lily ni pun dia tanyakan dia keliru dengan sistem yang sedia ada. So pada hari ini kita ada beberapa persatuan seperti Befrienders dan juga MMHE di mana they can at least guide you to where to find help. And for those that do not know where to find help, definitely the hospital will have some kind of help. Cuma apa help yang diperlukan tu mungkin ada tak ada je, ya. So I think that's the most important thing, because kalau kita balik kepada isu yang kita dengar tadi, yang tadi Malina cakap lah pasal these famous people yang dah tak dengar kita lagi ni. Number one, macam you kata, saya setuju sangat bahawa penyakit mental tidak mengenal jantina, usia, status, itu yang penting. Kedua tu, kan semua orang suffering dia ataupun dia punya struggle ni sama. So walaupun kita ada depression, kawan kita ada depression, dia mungkin berbeza-beza. So kita jangan judge dari segi apa yang dia alami, because definitely berbeza-beza. Dari segi kita punya lifestyle berbeza, kita punya keluarga berbeza, kita punya family history berbeza, macam-macam berbeza, ya. So kita perlu ambil praktikkan. Dan yang saya rasa yang satu lagi yang agak penting juga, bahawa isu bunuh diri ini boleh kena pada semua orang juga, so kita minta jauhkan. Yang saya nampak kadang-kadang ada yang judgemental, katanya kalau orang tu bersemayang 5 kali sehari, maka dia tak boleh bunuh diri. Tidak, ya. Kita dah lihat bahawa ahli agama pun datang mendapatkan rawatan. Kita
kita dah lihat profesional datang mendapat rawatan dengan kita juga melihat bahawa mereka yang dalam B40 juga dapat rawatan daripada kita. Semua orang ada peluang untuk mendapat penyakit mental, termasuk saya juga walaupun saya dalam bidang psikiatri, dan kita cuma amalkan berbagai cara-cara macam tadi Kak Ji kata untuk mencegah, prevention. So kita nak elakkan daripada masalah kesihatan mental menjadi penyakit mental. Penyakit mental. Itu yang kita elakkan tu. Ya. Okey. Ada satu mungkin dua soalan terakhir kita akan paparkan di skrin ketika ini adalah dari Tuan Nurhazariani Tuan Zakaria. Beliau ada persoalan macam mana klien nak menghadapi persekitaran kerja yang memberi sejarah hitam dalam hidup klien, memandangkan klien dalam fasa bangkit dari kemurungan berpunca dari persekitaran kerja, dan klien pernah mendapatkan sesi kaunseling tetapi kecundang dalam menghadapi ujian yang terus menyebabkan klien murung dan sedih apabila datang bertugas. Okey, kalau saya boleh diagnose ini doktor, kalau if I'm wrong correct me. Ujian menyebabkan klien murung dan sedih apabila datang bertugas, dia masih lagi boleh function sebab datang kerja. Betul tak? Betul. Murung? Ya, betul. Betul. So dia ada, kalau kita tengok dari segi jawapan ni ada berbagai. Satu mungkin burn out. Mungkin individu ni mengalami masalah burn out. Dia merupakan satu masalah kesihatan mental, boleh lagi dirawat. Mungkin boleh rawat, boleh dibantu supaya tak jadi penyakit. Mungkin individu ni perlu berbincang dengan sama ada HR dia ataupun ketua jabatan untuk mendapatkan persekitaran yang berbeza mungkin, ataupun apa dipanggilnya retraining. Kadang-kadang kita pun dekat tempat kerja ni pun perlu ada challenges yang berbeza-beza. Takut kalau kita masuk kat satu tempat tu lama sangat pun boleh mendapat isu-isu tertentu. Kedua, kalau kita tengok dari segi cara nak membantu individu tersebut, kalau kita lihat dari segi model biopsychosocial spiritual lifestyle innovation, maka untuk membantu individu tersebut kita perlu melihat pada semua elemen-elemen tersebut. Mungkin macam kata tadi, elemen persekitaran tu lebih menonjol, tetapi kita perlu juga lihat kalau ada masalah keluarga untuk individu ini, kalau individu ini ada masalah dari segi kerja dia stagnating contohnya, ataupun mungkin dia ada penyakit yang kita tak tahu. So banyak benda yang kita perlu fikirkan untuk individu ini sebagai rakan ataupun ketua jabatan ataupun yang sewajarnya lah. Kak Ji, apakah bentuk nasihat yang akan diberikan kepada individu yang bernama kalau Tuan Nur Hazariani sebut ini, klien pernah rawatkan sesi kaunseling tetapi kecundang dalam menghadapi ujian yang terus menyebabkan klien murung. Apakah bentuk-bentuk rawatan ataupun kaunseling atau nasihat yang akan diberikan kepada individu seperti ini? Okey, bagi kesihatan mental, kita cakap sebenarnya dia bukan isu yang kata hari ni dapat, hari ni selesai. So it takes time. So dia ada pre-post dia. Okey, maknanya sebelum dan selepas. Maknanya seseorang individu tu jika dia dalam proses kaunseling sebelum dia pergi bekerja, kemudian dalam semasa dia bekerja dan selepas dia dah pun bekerja, dia masih lagi memerlukan sokongan sebab dalam setiap proses tersebut dia mengalami satu perubahan emosi. Contoh tekanan macam doktor cakap tadi, ada mungkin support system dia tak cukup, so dia kena develop. Dalam itu melibatkan emosi. Sebab untuk dia membuka kepada HR tu kata, oh aku ada masalah ni, saya tak boleh bekerja dengan jangka masa yang panjang. So dia tekanan emosi itu akan berlaku dalam tempoh dia nak pulih tersebut. So saya sangat-sangat menggalakkan untuk mereka meneruskan sesi, okey. Walaupun mereka dah sebelum mereka bekerja tu mereka dah rasa oh dah okey dah, dan still ada lagi follow up sebab proses itu tidak mudah buat semua orang. Kita bercakap tentang proses mental health ni different sebab perkembangan mental kita dia ambil masa. Dia bukan orang kata macam bagi ubat tidur, dah bagi mungkin dia akan tidur. Ada pula yang tak boleh tidur. So macam tu, dia proses dia ambil masa. Dia sebab berkaitan emosi, berkaitan dengan pengurusan, berkaitan dengan mungkin elemen-elemen lain yang macam doktor cakap tadi, dia tak boleh nak rasa bagus tentang diri dia, dia tak boleh nak rasa nikmat. Okay? So mungkin ada elemen-elemen lain yang diperlukan bagi menyokong pemulihan dia untuk kembali bekerja dan berfungsi macam sebelumnya. Kenny, andai kata individu yang klien yang dikatakan Tuan Nur Hazariani bertanyakan soalan ini yang akan menghubungi Befrienders dan mendapatkan bantuan, apakah yang akan nasihat yang akan diberikan kepada mereka ini?
So apa yang kami akan buat ialah kami akan memberikan satu ruang untuk beliau bercakap tentang apa yang sedang beliau lalui. Sebab mungkin samalah sesiapa saja yang menghubungi Befrienders ni, kami akan memberikan masa untuk mereka bercakap tanpa risau akan dihukum ataupun dihakimi. Jadi tujuan kami memberikan mereka masa untuk bercakap ialah diharapkan bila mereka cakap, mereka akan dapat at least kurangkan beban yang sedang mereka tanggung, ya. Dan bila mereka dapat mengeluarkan apa sahaja yang sedang mengganggu mereka kan, mereka boleh jadi lebih clearer minds lah untuk mungkin cuba menyelesaikan masalah mereka sendiri ataupun bertanya diri sendiri apa yang perlu mereka buat. Jadi yang step yang pertama apa yang kami buat ialah berikan ruang untuk mereka mengurangkan pemikiran yang sedang mengganggu mereka. Okey. Ini mungkin isu terakhir yang saya bangkitkan berhubung dengan kos rawatan untuk masalah penyakit mental dan beberapa lagi ni. Yang mana kalau ikut hakikatnya di Malaysia ni semua syarikat perubatan di negara ini tidak iktiraf ataupun gangguan jiwa, kemurungan, anxiety dan sebagainya sebagai penyakit kritikal yang perlu dirawat dan diubati, dan pada akhirnya mereka yang nak mendapatkan rawatan profesional akan berdepan dengan kos tinggi. Walaupun kita ada juga pakar-pakar di hospital kerajaan, tetapi seperti yang kita dah bincangkan tadi, pakar ini tidak mencukupi. Kita hanya ada lebih 420 untuk populasi 30 juta. Adakah keperluan untuk kita mendesak syarikat insurans ataupun syarikat perubatan ini untuk mengiktiraf gangguan jiwa penyakit mental ni sebagai satu penyakit kritikal dan boleh dilindungi insurans ini? Dr. Amir mula dulu. Ini mungkin adalah soalan terakhir saya buat sesi webinar ini. Ya, so yang pertama kita perlu ingat bahawa tahun lepas saya ada 2 syarikat insurans yang telah memulakan perbincangan dan juga memberi rider untuk masalah kesihatan dan penyakit mental. Tetapi dia punya skop adalah limited dan kita perlu mendesaklah kalau kita nak kata ataupun meminta mereka untuk membesarkan lagi skop mengikut case by case, ya. Yang penting juga yang perlu kita fahami bahawa seperti yang Malina kata tadi, memang rawatan tu ada banyak jenis, ya, dan kadang-kadang dari segi insurans tu mungkin dia tak cover beberapa jenis rawatan. Itu yang perlu kita lebih teliti. Tetapi saya setuju sangat bahawa perlu ada perbincangan dengan pihak yang terlibat untuk kita menaikkan ataupun membesarkan lagi skop untuk mendapatkan rawatan tersebut. Memandangkan kalau ikut Banci, ya, 33% rakyat Malaysia mengalami masalah kesihatan mental dan juga ada sebahagian daripada mereka itu pastinya akan ada penyakit mental. So ini satu benda yang sangat penting yang perlu kita hayati. Kak Ji? Can you repeat the questions? Perlu tak kita beri tekanan kepada syarikat insurans itu untuk iktiraf penyakit kesihatan penyakit kesihatan mental ni? Saya sangat-sangat menekankanlah sebab kita penyakit mental ni kita tak menjangkakan juga sebagainya, sama seperti penyakit-penyakit lain. Okey, kita bercakap tentang individu yang sebelum ni sihat, yang tiada masalah dan mereka pencarung. Mereka pencarung kepada polisi tersebut dan apabila mereka mendapat penyakit ini, perkara-perkara lain tu dah macam tak dititik beratkan. So kita sangat-sangat menggalakkan dan sangat-sangat berharap syarikat insurans untuk open for this sekurang-kurangnya sebab mereka pencarung, membantu mereka untuk mendapatkan rawatan. Contohnya sebab ada setengah-setengah hospital pakar yang mungkin agak mahal, okey, dan mereka mempunyai polisi tersebut. Berikan peluang itu sebab kerana kita nak kalau boleh, ya, sebab penyakit mental ni ibarat macam penyakit fizikal juga. Okay, kalau kita mengasingkan dia agak susah sebab kerana mereka juga ada setengah memerlukan rawatan, ada setengah memerlukan hospitalization dan kadang-kadang mungkin menelan belanja yang banyak. So satu lagi kita kena faham
bagi pesakit psikiatris apabila melibatkan kewangan, mereka amat risau. Mereka sudah ada anxiety, sudah ada kerisauan, dan apabila insurans pun tidak membantu mereka, mereka akan rasa lebih tertekan, dan ini akan memberi kesan kepada orang kata follow up to the next steps untuk mereka mendapatkan bantuan dan kata mendapatkan pemulihan. So saya rasa syarikat insurans sepatutnya all over Malaysia, jadi sepatut melihat kepada perkara ini dan juga membantu mereka supaya masyarakat kita lebih sihat, lebih produktif. Okey? Sebab kita menyumbang kepada sumber manusia sebenarnya. Alright? Kenny, your last Ya, saya rasa kalau penyakit fizikal boleh di-cover oleh syarikat insurans secara menyeluruhkan, kenapa tidak penyakit mental? Ya, sebab saya rasa ramai yang memang memerlukan bantuan seperti ini. betul. Okey, baik. Terima kasih Kenny, terima kasih Dr. Amir, Kak Ji, ketiga-tiga panel untuk sesi webinar dengan topik hari ini murung ke mental, apa status anda. Yang pasti hasil perbincangan ini saya boleh rangkumkan. Pertama, kita kena tahu apakah itu penyakit mental. Kita kena tahu bagaimana kita nak kenal signal ataupun red flag daripada mereka yang ada masalah kesihatan ini, dan kita boleh bagaimana nak bagi tahu mereka perlukan bantuan dan mengelakkan masalah ini daripada jadi penyakit. Baik, terima kasih Dr. Amir, Kak Ji dan juga Kenny. Jangan lupa workshop at Astro Awani selepas ini yang akan berlangsung dengan tajuk Ambition YouTuber How to Get Cash from Content, yang akan dihostkan oleh rakan setugas saya, Syed Fardino Omar. Ada dua tetamu yang akan dibawakan bagi workshop ini, iaitu Mark Udia, TV host dan juga YouTuber, serta Zuan Harifin Ham, Naib Presiden Network Getcraft Malaysia. Dan anda boleh daftar dengan pergi ke website link.astroawani.com. Baik, dengan itu sekian saja dari saya, Marina Manaf. Terima kasih kepada anda yang menyertai sesi webinar dari pukul 11 pagi ini, dan saya nak sarankan kalau anda mendapati kriteria-kriteria seperti yang Dr. Amir cakap, anda tidak lagi anda kehilangan fungsi dalam kehidupan, maknanya tak boleh bekerja, itu dah tanda anda ada memerlukan bantuan, dan dapatkanlah bantuan. Janganlah diamkan diri kerana dia akan menyebabkan anda berdepan masalah yang lebih serius. Dan sekian saja dari saya, Marina Manaf, untuk sesi ini. Kita jumpa lagi dalam sesi seterusnya.